Individu yang dikenali sebagai Mamat God Not Chill sangat dikenali di media sosial kerana sering menghasilkan konten menegur challenge yang dibuat oleh pengguna TikTok yang lain. Bukan itu saja, Mamat juga menarik perhatian netizen apabila berbalas komen dan menghasilkan konten bersama beberapa selebriti terkenal, antaranya Nadia Bryant dan Fatin Afifah. Wah, hebatlah Mamat. Jomlah kita kenal dengan Mamat God Not Chill. Sebelum tu mungkin orang nak tahu nama penuh awak sebenarnya apa? Muhammad Firdaus bin Mat Nahar. So orang panggil Mamat. Tak tahu macam mana menjadi Mamat, tapi itulah memang Mamat lah. Mungkin ada sebersikit lah orang nak tahu mungkin latar belakang awak ni bekerja sebagai apa dan apa yang awak sedang lakukan sekarang ni selain menjadi seorang TikToker. Saya kerja full time, saya welder dekat satu company kilang. Sampai sekarang lah kerja. Memang tak berhenti lagi. Ramai agak tanya, tak berhenti lagi ke? Belum lagi, masih bekerja. So TikTok tu macam main suka-suka je sebenarnya asalnya. So tiba-tiba jadi macam ni, macam rezeki lah. Kita pun tak sangka kan. Kalau kita tengok video Mamat kebanyakannya jadi tular setelah Mamat komen-komen dekat beberapa orang artis, kisahlah Malaysia ke international ke apa, tegur dia orang punya kesilapan dalam dance apa semua. Jadi sebenarnya nak tanya jugalah, mana Mamat datang idea nak buat konten tegur-tegur orang ni, ke memang Mamat ni sebenarnya orang yang kepo je, kerja nak tegur orang ke semua? Benda tu random. Asalnya saya tegur, ada seorang budak saya tegur, dia buat salah. So kita tengok macam, ish, tak betul dia buat ni. So kita tegur dengan cara nak betulkan orang kan. Tak tahu pula benda tu orang boleh terhibur dengan benda-benda macam tu. So saya pun teruskan je lah buat benda tu sampai sekarang. Lepas saya tegur satu video tu, orang lain dah mula tag saya dekat video-video lain pula. Start tu saya macam ambil daripada video orang tag tu je lah. Sebelum saya tegur video orang tu, saya memang minta izin lah untuk stage. Saya tak ambil suka-suka je. So kalau dia bagi respon dekat saya, macam saya nak minta izin stage, saya akan bagi salam kat komen. So kalau orang tu respon dekat komen saya tu, maknanya dia okey lah. So saya akan stage. Pernah je stage video orang tu suruh delete. Saya delete lah. Mengikut Mamat lah, yang mungkin nak tahu anggaran kasar berapa yang Mamat pernah dapat paling tinggi setakat ni. Sebab mungkin mereka di luar sana yang bila tengok Mamat jadi TikTokers ni, mereka macam inspire tau, nak jadi aku nak jadi macam Mamat jugalah. Bagi saya seorang yang makan gaji ni kan, orang kerja kilang ni memang lumayan lah. Tapi TikTok tak payah kita duit income daripada review produk, itu je. So makin tinggi engagement kita, tinggilah orang bayar kita. Saya main awal tahun itu lagi 6 bulan 7 bulan kan. Setakat ni income saya capai lah 100k capai. Benda ni rezeki, kita pun tak sangka kan. Daripada main suka-suka boleh jadi side income. Nampak guys, bermula daripada kecam orang, sekarang dah 100k. Macam mana korang boleh nilaikan sendiri tak? Dan kalau kita tengok Mamat ni, selalulah komen-komen artis ni kan. Dan boleh dikatakan bila Mamat komen dekat artis, sampai ada yang kata Mamat ni macam nak tumpang populariti mereka. Tipulah kalau kata tak terpalit dia orang punya populariti tu kan. Sebelum ni awak dengan rapat dengan Nadia Bryant. Jadi selepas tu yang terbaru ni nampaknya dengan Fatin Afifah. Wah, nak tumpang populariti Fatin Afifah ke macam mana ni? Sebab saya dengan Nadia Bryant pun bukanlah serius. Itu hanyalah konten. Fatin Afifah, mana-mana artis yang saya stage tu pun bukan serius. Itu hanya konten semata-mata. Masa dengan Fatin Afifah tu, kita ada main satu game. So kalau dia kalah, dia kena buat video tu. Itu je. Tak ada masalah apa-apa pun. Nampaknya dah terjawab di situ. Biasanya tak ada apa-apa. Korang jangan salah faham. Berbalik pada tu juga nak tanya yang mengenai bila awak tegur orang, tapi yalah, ada yang awak pun ada buat konten dengan artis tu, awak pun salah juga. Ni ibarat macam ketam ajar anak lah. Macam mana ni? Manusia kan, kita tegur salah orang, salah sendiri habis. Saya pun kelaut kat buat trend tu. Sebab tu saya tak buat. Tapi yang buat tu dah tahu tak pandai, kenapa buat? Itu soalan saya. Tak ada lah. Saya pun tak pandai kat buat trend-trend ni. Saya cuma pandai condemn orang. Sampai bila agaknya Mamat nak teruskan buat konten tegur orang ni? Sebab lambat laun Mamat, benda ni juga akan basi. Akan orang kata orang dah meluat tengok sebab asyik repeat benda yang sama. Saya cuba kat untuk cari konten-konten lain kan. Tapi benda tu sedang mencari lagi, tak tahu yang mana sesuai. Selagi ada orang yang support untuk video-video saya akan buat, insya-Allah. Tapi saya tahu benda ni bukan benda yang long term. Benda ni sekejap je. So selagi ada orang nak tengok saya akan gunakan sebaik mungkin lah. Mungkin ada yang terhibur melihat Mamat punya telatah di TikTok tu kan. Dan mungkin ada juga yang kurang senang di situ. Mungkin ada yang kata macam Mamat ni macam beria pun ada. Macam mana Mamat melihat benda tu? Adakah ia satu benda komen yang positif atau komen yang mungkin menjatuhkan Mamat sendiri? Saya nak cakap pasal benda ni pun biasa kan. Kalau dah jadi macam ni, memang akan ada orang tak suka. Siapa je? Tak semua orang suka kita kan. So macam ada, pernah lah jadi benda tu kan. So saya rasa kalau dia kurang senang, saya sendiri minta maaf kat dia. Pernah jadi. So saya minta maaf kat dia. Saya cakap, saya minta maaf kalau kurang senang konten saya. And benda tu normal sebenarnya. Atas kita nak handle benda tu macam mana. Kalau 10 komen cakap best, satu komen cakap tak best, kenapa kita nak pedulikan satu komen tu kan? Kita tengoklah yang 10 komen tu.